sememangnya Tuhan sudah tunjuk kepada kita yang Nabi SAW sebut, manusia penuh dalam hati dia dengan dunia, dengan kemewahan, dengan kesenangan. Walaupun kesenangan tu tak masuk akal tuan-tuan, tak masuk akal, tapi dia nak juga. Wa karahiyatul maut, mati tak suka. Kematian bagi dia satu benda yang hanya ngamai habaq kat aku tak mau dengar cerita mati ni. Memanglah kita semua nak mati, tapi hanya ngamai habaq kat aku ni, semua bagi kita ni jadi down, jadi kita mundur. Tak usah sembang tajuk ni. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beza dengan sahabat Nabi. Ada orang tanya, ustaz, habislah kita ni apa pun tak ada. Tak, saya nak beritahu tuan-tuan, balik buka sirah para sahabat, tengok para sahabat Nabi. Awak kerana sahabat cita-cita nak syahid, depa mundur kah? Depa miskin kah? Mereka melarat kah? Depa terpaksa meminta kah? No. Kita baca hadis Abu Talha mai bagi apa tuan-tuan dekat Nabi bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tak capai darjat kebaikan sehingga hang boleh bagi benda paling hang sayang. Turun ayat tu, Abu Talha mai dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ada ladang kurma yang banyak dalam Madinah ni, banyak ladang kurma aku, tapi biar ruha ni yang paling aku sayang, ladang kurma dekat dengan masjid Nabi. Ya Rasulullah, yang ni fi sabilillah. Yang akhirnya Nabi suruh dia wakafkan kepada ahli keluarga kaum kerabat dia. Tapi kita nak sebut sahabat Nabi kaya, tapi kaya mereka tak menyebabkan mereka tinggal masjid dan majlis ilmu. Kaya mereka tak menyebabkan mereka tinggal jihad fi sabilillah. Kaya mereka tak menyebabkan mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi ada kekayaan. Sebab tu Umar Al-Khattab, di antara tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar ialah tanah yang ada di Khaybar. Hadis sahih. Maknanya sahabat ada kemampuan, ada duit. Yang bebaskan Bilal bin Rabah siapa dia? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makna dia sahabat ni hebat. Mus'ab ibn Umair lahir sebagai anak orang kaya, duduk dalam keluarga kaya. Dalam Mekah itu, pak dia punya tatang dia nak bagi tahu, kata dia ni orang kaya, tapi kekayaan tak boleh ikat dia. Kita kekayaan kita duk ikat kita. Kita tak boleh main masjid kerana kita ada kerja. Kita tak boleh mengaji mana ni kerana ada pertimbangan dunia kita. Dia ikat kita. Yang tu je bezanya. Apa jadi kepada Mus'ab? Pak, nak buang dia, okey, tapi aku tetap dengan Islam. Mak dengan ayah tak mau terima dia, tak ada masalah, Allah terima aku. Ada cerita panjang tentang Mus'ab bin Umair sehingga syahid dalam perang Uhud. Syahid, putih telinga dan sebagainya. Tapi sahabat Nabi luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hatta sahabat-sahabat Nabi ini, kalau tua yang tempang sekalipun, Allah takdirkan syahid fi sabilillah. Kenapa? Kerana mereka punya jiwa mereka lain. Sebab tu kita baca cerita Sayyidina Amru Al-Jamuh yang tempang kakinya, yang masuk Islam di usia yang sangat tua. Setelah orang dah ramai masuk Islam, baru dia masuk Islam. Dia Ansari, dia orang Madinah. Dia minta izin untuk dia keluar perang juga. Dia di antara sahabat yang gugur syahid dalam perang Uhud. Siapa dia? Amru Al-Jamuh radhiyallahu anhu, yang pengukir berhala di Madinah. Tua tuan-tuan, kaki tempang, tak payah keluar perang, uzur syar'i, tapi pi. Kerana apa? Allah nak tunjuk kepada kita, ini jiwa para sahabat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut di dalam hadis yang lain sebagai panduan kita akhirnya tuan-tuan. Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha. Kiamat ni takkan jadi sehingga umat aku akan ambil perangai, sikap, tamadun umat sebelum mereka. Kiamat ni takkan jadi sehingga orang Islam tinggal Quran dengan hadis, ambil hak lain. Ambil apa? Ambil kurun sebelum mereka.
Sahabat tanya Nabi, yang dikatakan kurun sebelum mereka tu adakah Parsi dan Rom? Adakah peninggalan orang-orang kafir terdahulu? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka ni? Nah, habang kata identiti orang Islam di akhir zaman ini, dia tidak bangga dengan Quran, dia tak bangga dengan hadis Nabi, dia tidak bangga dengan agama yang ada pada dia. Padahal orang-orang yang saya sebut tadi, orientalis, musuh Islam, mereka belajar agama kita, tujuan nak pelingkup agama kita. Makna dia apa tuan-tuan? Mereka yakin Islam satu agama hebat, maka sebab tu mereka kena mengaji tentang Islam supaya mereka boleh cari jalan nak pelingkup Islam. Mereka tahu dalam Quran itu ada 1001 kebaikan yang kalau orang Islam tahu, jahanam kita. Sebelum mereka tahu, kita pergi mengaji, kita faham hadis mereka, Quran mereka, dan kita kelirukan mereka. Maka tak heran tuan-tuan, wujudlah golongan-golongan di kalangan orang Islam yang macam tadi kita sebut tadi, yang terpengaruh dengan cabang daripada secularism, liberalism, apa semua ni. Nah, akhir sekali tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya dapat satu kesimpulan. Sebagai satu ceramah umum kita pada malam ni, cerita tentang fitnah umat akhir zaman, jalan keluar kepada apa yang kita sebut tadi. Yang pertama, saya nak pesan sungguh khusus kepada ayah-ayah yang anak-anak masih kecil ataupun anak-anak remaja dan sebagainya. Pertama, kalau yang ayah-ayah kita, mungkin cucu-cucu. Pertama sekali tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, kalau orang tak mengaji pun sebenarnya tahu. Sebab apa saya kata lagu tu? Panduan pak mak kita besarkan kita dulu tuan-tuan, hak itulah sehingga jadi kita pada hari ini. Tapi pelik bin ajaib, bila mai ke zaman kita, kita tak buat, kita tak ambil kebaikan yang mereka tunjuk dalam membesarkan kita. Pertama sekali tuan-tuan, dalam membesarkan anak-anak, ajak anak-anak supaya kenal Allah, kenal Rasul. Nombor satu. Lagi tuan-tuan tak tanam hak ni, akidah ni tuan-tuan, lajak apilah sampai umur 10 tahun, 12 tahun, dia dapat cemerlang dalam periksa, dia pergi sekolah menengah, lagi cemerlang, dia dapat berapa belah A dalam apa semua ni, dia pergi lagi sampai universiti, dia serupa pokok akak tak jadi. Betul, pokok akak tak jadi, pokok makin besar tapi akak tak matang, apa jadi tuan-tuan? Tunjang tak ada, akak pun tak jadi, lama-lama terbalik pokok tu. Anak-anak kita makin membesar, makin berilmu, makin pandai, makin hebat. Memang kita tak nafi tuan-tuan, budak-budak hari ni memang IQ luar biasa. Mungkin pemakanan, mungkin persekitaran, mungkin maklumat yang mereka boleh dapat tak macam kita. Kita lu nak dapat maklumat tu 15 tahun baru kita dapat, tapi mereka 7 tahun dapat dah, kerana kemampuan yang ada pada hari ini. Tapi saya nak pesan satu tuan-tuan, usia yang awal-awal Islam ajak kita, azankan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Pasal apa kita stop tentu saja? Untuk ibu-ibu yang banyak dengan anak-anak yang masih kecil, anak-anak, alunkan ayat Quran, pergi dia dengar. Langkah mai setahun, naik 2 tahun, banyakkan dia mendengar cerita tentang Allah, Rasul, banyakkan dia dengan nama-nama macam ni di peringkat awal. Itu pertama tuan-tuan, tanam dalam jiwa anak-anak kita hubbullah, cinta Allah, wa hubbu nabiyikum, dan cinta Nabi kamu. Satu. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, jangan lepas peluang untuk pastikan anak-anak pandai Al-Quran sebelum mereka belajar ilmu lain. Yang ni saya sebut banyak tempat, dan ustaz-ustaz kita boleh pun sebut benda yang sama. Kesilapan kita ni saya kongsi tuan-tuan, kerana saya nak kongsi apa yang ada di luar negara, kerana saya ada pengalaman dengan kawan-kawan yang pernah mengaji di luar negara. Al-Quran sebenarnya kena masuk kepada anak-anak kita sebelum dia langkah pergi ke alam persekolahan formal, sepatutnya. Tapi minta maaf sebut, majoriti kita terlewat.
Kita biasa nak pastikan anak boleh baca Quran 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tak betul. Sebab tu Arab tuan-tuan, anak-anak seusia 3-4 tahun sudah biasa dengan hafal Quran. Itu aturan dia. Barulah dia akan pergi kepada pendidikan yang formal nanti, yang fardu kifayah nanti. Hak ni dah asas dah. Pertama dia kenal Allah, akidah dia dah mantap, Quran dia dah boleh baca seusia